Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baiklah, pada malam ini kedinginan di bilik ini mengelus hati saya untuk bercerita satu pengalaman kisah zaman kanak-kanak dahulu. Misteri si Pengait. Saya sengaja menggantungkan tajuk ini supaya tuan-tuan tertanya-tanya apakah tajuk di sebalik misteri si Pengait. Sebenarnya saya ingin bercerita bukan tentang pengait kelapa, juga bukan tentang pengait apa-apa buah-buahan sekalipun, maklumlah musim buah. Tetapi pada malam ini saya tertarik untuk bercerita dan berkongsi sesuatu yang luhur dari hati, iaitu kisah tentang misteri si Pengait. K-E-P-A-L-A. Apa tu tuan-tuan dan puan? Kepala. Ini merupakan satu pengalaman yang benar saya alami pada suatu dahulu di zaman kanak-kanak. Awalnya saya memang seorang anak yang rapat dengan seorang abang. Abang saya ni, kami dua ni adik-beradik di bawah peliharaan datuk dan nenek. Namun kata orang, datuk dan nenek ni sering memberikan kasih sayang, manja dan sebagainya, tetapi tidak kepada saya. Saya nampak datuk dan nenek saya ni seperti seekor harimau. Nenek pula saya seperti seekor singa. Memang garang. Sikit silap tidak, memang rotan lah hinggap di punggung saya. Datuk selalu mengingatkan pada saya, tahu tak tentang si Pengait kepala? Alah, datuk ni dalam hati saya bercerita menakut-nakutkan lah ni. Jadi saya pun anggap selama-lamanya tu datuk saya menceritakan sesuatu yang tidak benar. Tetapi pada suatu hari mungkin Allah dah tunjukkan pada saya kebenaran kata-kata datuk tu. Ketika saya balik dari sekolah, biasanya sebelum tu saya akan balik bersama-sama dengan abang saya. Balik dari sekolah, berjalan kaki ke rumah lebih kurang dalam setengah jam, 30 minit. Selalunya saya akan berjalan kaki dengan abang. Tetapi pada masa itu abang saya telah ke sekolah menengah dan saya pun seorang, dengan memakai topi sulaman nenek saya yang tercinta, walaupun memang garang seperti singa. Tetapi saya berjalan, pada satu hari itu saya berjalan dengan kata, tak ada lah pengait ni, tidak ada lah pengait. Saya berjalan saya jalan pada satu petang, suasana pada masa itu hujan renyai. Jadi ketika saya berjalan lalu di hadapan sebuah sekolah Cina, saya nampak di situ jalan perlahan, tiba-tiba saya ternampak sekeping wang RM50. Alangkah gembiranya saya, RM50, saya kaya. Saya rasa macam tu. Jadi saya pun dah fikir, padahal sebelum tu nenek saya selalu pesan, apabila jumpa sesuatu tolong kembalikan, dan apabila bukan hak kita jangan ambil. Tetapi zaman kanak-kanak riang, itulah rezeki pada saya. Ambil, masuk ke dalam poket. Dan esok saya nak beli apa-apa, dah rancang. Tapi malang tidak berbau. Saya pada masa tu lalu di kawasan perumahan. Kawasan perumahan tu kawasan perumahan yang belum siap. Saya berjalan kawasan perumahan tu, memang saya tahu ada satu pondok kecil yang didiami oleh rakyat asing yang mendirikan kawasan perumahan tersebut. Saya berjalan seperti biasa. Tanpa saya sedari, saya merasakan ada yang mengekori, melihat perjalanan saya. Dan bila saya cuba amati, ya, saya benar. Di pintu pondok rumah tersebut, seorang lelaki duduk di hadapan pintu, melihat saya dari jauh. Saya pun cuba, kenapa? Mungkin saya pun masa tu perasanlah macam comel je kot kan. Tetapi rupa-rupanya tidak lama saya jalan, saya nampak dia masuk ke dalam dan membawa sebilah sabit. Saya pun tengok,
sebelah sabit dia nak ambil kelapa ni, ada kelapa mungkin di sana. Otak saya memang masa tu bersih. Maklumlah dapat duit RM50 kan. Jadi saya jalan, tiba-tiba saya nampak dia makin laju mengejar saya. Saya pun lari dengan beg yang saya di belakang dan kemudian dengan topi saya lari tanpa melepaskan beg tu. Dan saya pegang lagi duit di dalam poket saya ni, selamatkan beg duit saya ni. Saya jalan lari dan masa tu saya nampak dia makin mengejar. Saya lari lagi, hujan pun semakin lebat. Dan nasib baiklah masa tu mungkin pintu kecil di situ pada masa itu terbuka, tidak tertutup. Kadang-kadang masa tu pintu tu tertutup, tapi mungkin masa tu memang belum ajal saya. Jadi pintu terbuka, saya sempat melolosi pintu kecil itu dan menyeberangi jalan dan balik ke rumah. Saya pun bercerita kepada Datuk. Rupa-rupanya memang benar, pengait kepala tu memang ada. Sebab saya mula mendengar cerita bahawa tidak berapa lama kemudian di kawasan yang sama terjumpa satu mayat yang tidak ada kepala. Jadi sejak hari itu saya mula percaya memang benar kata datuk dan nenek saya, pengait kepala memang ada. Saya pada masa itu mungkin terfikir persoalannya, mengapa pengait kepala ini diwujudkan? Itu yang menjadi misteri dalam diri saya. Mengapa pihak polis tidak mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah ini? Kabarnya, kepala kanak-kanak tersebut mengandung minyak yang mengandungi sesuatu kepercayaan orang bangsa-bangsa tertentu untuk menguatkan sesuatu bangunan ataupun rumah yang hendak dibina. Mereka akan tanam di dasar tanah, kemudian untuk menyebabkan kepercayaan mereka bangunan itu akan kukuh. Itu yang saya dapat tahu. Tetapi sampai sekarang menjadi misteri kepada saya. Adakah benar kepala minyak yang kabarnya, kenapa tidak ambil orang tua ke kan? Ambil kanak-kanak. Kabarnya kepala kanak-kanak ni dia lebih berlemak, lebih banyak minyak. Jadi saya merasakan kalaulah benar misteri ini, apakah yang perlu kita lakukan? Dan kabarnya pada masa itu saya mendengar pihak polis sekiranya tidak ada bukti pun mereka tidak boleh menangkap. Dan bila saya berhijrah ke Semenanjung pada masa ini 5 tahun yang lepas, saya bertanya, adakah kisah pengait kepala ini memang ada? Memang ada, terutama di kawasan Felda saya memang dengar. Dan memang mereka mengatakan minyak kepala kanak-kanak ni memang dipercayai dapat mengukuhkan sesuatu bangunan. Jadi sehingga ini misteri. Entah kenapa tidak ambil minyak pokok kelapa sahaja. Dan alangkah baiknya jika kepala anak sendiri yang tukang kait tu yang dikaitnya sendiri untuk menyebabkan bangunan tu kukuh. Untuk itu pada hari ini saya membuat satu kesimpulan dan menyeru kepada sahabat semua, andainya kita punya anak-anak kecil, maka kita apabila kita bercerita, kita kongsikan, kemudian biarlah mereka tahu mengapa ada kebenaran sesuatu larangan yang hendak disampaikan. Sekian, terima kasih.